tepuk tangan mengenai dengan Mini ZB 2014 dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan Mini ZB oleh pengurusi JMB. Yang dihormati juga Puan Sarimah selaku MPP 23 ahli jawatan kuasa JMB 17, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya saya rasa nervous juga hari ini sebab ada orang besar-besar. Ini sebenarnya kali pertama kita mendapat kunjungan seperti ini dan kita diberi penghormatan untuk menjadi tuan rumah untuk Mini ZB, dan saya rasa terkejut juga lah sebenarnya. Inilah perkara yang paling besar kat kawasan kita yang kita dapat sebenarnya. Dan rasa macam kalau ikut cerita Bilamdi, tapi dia kata kucing pun ada rasanya kan. Jadi okey, jadi terima kasih sekali lagi pada juraaudit yang sudi hadir pada hari ini, pada pagi ini. InsyaAllah cuma sedikit maklumat tentang JMB ni dan blog kami yang telah kami ubah ni. Daripada sebelum ni, kalaulah tuan-tuan, puan-puan tengok dekat dalam kita punya majalah tu, sebelum ni saya rasa tak ada apa-apa lah sehingga jadi begini. Saya sendiri pun terkejut, saya sebagai pengurusi. Sebabnya sewaktu program ni bermula, saya kebetulan Allah jemput untuk menaikkan ibadah haji pada tahun ni. Alhamdulillah. Jadi masa saya pergi itu kosong blok ni. Jadi bila saya datang balik ke blok ni, saya tengok rupa macam bukan blok saya pula. Dan nasib baik motor saya tak berubah. Kalau motor saya berubah, saya rasa mana pula kita tengok motor saya. Jadi itulah sedikit maklumat. Jadi di sini ada sedikit slide lah yang kita buat untuk tatapan tuan-tuan, puan-puan semua sini. Baik, pertamanya untuk pengenalan tuan-tuan, puan-puan, pengenalan untuk program Hidup Bersih yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri membagi mewujudkan persekitaran yang lebih berkualiti lah dari segi kebersihan dan keindahan persekitaran. Dan program ini juga bagi menyemarakkan lagi usaha ini, pada tahun 2013 pihak Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA telah menganjurkan pertandingan zon bersih yang dipanggil Mini ZB. Dan antara Majlis Perwakilan Penduduk MPP Shah Alam dengan kerjasama MPP serta Jawatan Kuasa Persatuan Penduduk. Dan objektif dia yang pertama, tuan-tuan boleh tengok kat situ, membudayakan faktor kebersihan sebagai satu cara hidup. So itu kita punya faktor, kita punya tujuan utama. Dan yang keduanya, meneruskan usaha kerajaan negeri untuk memperkasakan program zon bersih ke seluruh Shah Alam melalui MPP. Dan saya juga berharaplah kalau boleh kawasan saya mendapat jadi kawasan contoh. Itu matlamat saya dan itu tujuan saya juga. Yang ketiganya, saya untuk mempereratkan perpaduan di kalangan masyarakat setempat. Dan inilah yang tuan-tuan nampak, bila kita ada program seperti ini, maknanya kita boleh eratkan penduduk masyarakat. Dan cumanya saya minta maaf pada tuan-tuan, para audit, sebab hari ini tak ramai yang datang. Kebiasaannya ramai, lebih daripada 50. Sebab hari ini adalah hari bekerja untuk kerja swasta, kalau kerajaan cuti lah. Jadi ramai yang kerja. Dia tak cuti, ujung-ujung tahun ni masing-masing kena potong cuti sebab ramai yang cuti nak melancong. Dan yang keempatnya, tuan-tuan boleh tengok situ, mencipta identiti melalui penjenamaan semula Bandaraya Shah Alam. Dan yang terakhir, merealisasikan slogan Shah Alam Bersih dan Indah. Dan itulah objektif dia. Dan seterusnya, matlamat kita adalah matlamat utama program ini bukan saja melihat persekitaran yang bersih dan selamat, tapi juga kepada perkhidmatan yang cekap, jadual yang dipatuhi dan penyelenggaraan yang baik. Aspek yang lebih penting dari yang dinyatakan adalah menyatupadukan masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi lah, bila ada program ini, maknanya kita boleh menyatupadukan masyarakat yang ada di sekitaran kita. Sebab di kawasan kita ni ada 7 blok yang meliputi lebih kurang 480 unit rumah. Dan di dalam situ ada pecahan, nanti kita boleh tengoklah, insyaAllah. Dan program ini telah bermula daripada bulan Jun
sehinggalah bulan November, sepatutnya bulan November lah, tapi sekarang dah dilanjutkan kepada bulan Disember dan itu yang kita dapat maklumat. Dan seterusnya misi dan kita punya misi kita menjadikan warga JMB sebagai komuniti contoh yang berkonsepkan terdiri, sejahtera, berwibawa dan mampan. Dan misi kita memberi pendekatan lokal agenda sebagai garis panduan dan pembelajaran yang bertujuan dalam mendidik penduduk menjadi warga yang sentiasa melaksanakan budaya yang baik. InsyaAllah. Dan untuk sedikit maklumat MPB Zon 3. Yang untuk pengurusi MPB Zon 3, kita lihat kat situ Puan Karimah, kita walaupun dia lah orang tulang belakang kita sebenarnya, dia penasihat kita dan dia banyak membantu kepada kita lah, banyak memberi nasihat kepada kita. Dan daripada situlah kita boleh membangun dan boleh jadi seperti ini. Kalau lah tak ada beliau, saya rasa tempat ni masih ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Puan dan juga MPP, ahli jawatan MPP. Terusnya yang kedua, kita lihat tu ada Setiausaha Korman Cik Nur Sabri bin Abdul Karim, dan tak perlu saya kenalkan lagi daripada MSA Muhammad Rusdi bin Zalam. Dia juga salah seorang daripada kita tulang belakang yang sentiasa membantu kita, memberi nasihat kepada kita lah, insyaAllah. Dan yang ini organisasi projek NGCB kita. Kalau tuan-tuan tengok yang atas tu, saya lah. Dan yang keduanya, setiausaha saya Encik Abdul Hadi, berada di sebelah sana, Abdul Hadi. Dan yang seterusnya, kita ada biro-biro. Memang kita kena pecahkan sini sebab untuk memudahkan kerja kita. Jadi kita pecah-pecahkan pada beberapa biro. Antaranya biro keceriaan, terus tu Cik Kamarul Arifin di sebelah belakang tu. Dan biro agama kita Cik Azli Syukur. Biro kebajikan Cik Azmi Ibrahim. Dan biro keselamatan Cik Bahari bin Muhammad. Wah, dia di ujung sana sebab dia keselamatan dia kena jauh sikit ada ke. Okey, biro sukan kita Cik Nazri bin Muhab. Dia tak dapat hadir sebab dia keduri adik ipar dia, jadi dia terpaksa balik di Pahang. Dan satu lagi dan terakhir, biro kemasyarakatan Encik Taufik bin Jantan. Ada di belakang jauh sana. Okey, dan satu lagi kita punya penasihat mini ZB kita, tak lain tak bukan Puan Karimah daripada MPP Zon 3. Okey, ini satu contoh data penduduk di JMB ini. Di sini blok ni kita ada 7 blok dan mempunyai penghuni 480 penghuni. Dan kita ada penduduk tetap maknanya berkeluarga ada 110 penghuni. Dan selebihnya tu penduduk penyewa di kalangan pelajar UiTM ataupun UNICEF. Dan yang warga asing, kita ada 6 unit rumah warga asing dan 3 dihuni oleh penghuni tersebut, 3 lagi disewakan. Dan kita memang mendapat kerjasama lah daripada penghuni asing ni, China dan India. Jadi saya mengucap terima kasih juga kepada warga asing ni sebab hari ni saya tak nampak dia. Biasanya dia ada datang. Saya rasa dia kerja hari ni. Dan kalau tuan-tuan perempuan tengok sini lah, ada statistik penduduk. Okey, untuk penduduk tetap 27%. Ini biasalah, seperti yang tuan-tuan dan perempuan selalu buat lah. Dan itu dia punya statistik. Okey, kita beri maklumat sedikit tentang JMB. Okey, JMB ini ditubuhkan pada tahun 2009 yang terdiri daripada seorang pengurusi, seorang setiausaha, 7 orang JK dan seorang kerani. Selepas tahun 2012, JMB telah mengadakan satu musyawarah agung. Satu musyawarah agung dan telah melantik pengurusi dan ahli jawatan kuasa yang baru. Salah satu permasalahan antara adalah masalah parking. Okey, tuan-tuan, puan-puan, masalah parking kat sini memang kita susah nak hadapi. Ada satu ketika saya mendapat panggilan dari seorang penghuni. Dia beritahu kat saya, kenapa tuan tak nak buat parking bertingkat. Saya terkejut. Tuan-tuan buat, saya terkejut. Saya rasa saya nak katakan tak siuman pun siuman juga lah. Tuan-tuan bayangkan tempat kawasan kita nak buat parking bertingkat.
tak ada kan. Tapi kalau puan-puan datang waktu malam, ni parking ni memang dah biasa ada parking. Di belakang kita akan ada parking lagi. So maknanya kalau siapa yang keluar, dia terpaksa kena menolak kereta untuk keluar. Itulah masalah di sini. Kita ada 380 parking. Itu tempat parking, tapi penduduk. Sebab di sini kebanyakannya pelajar. Jadi bila pelajar duduk di sini, kalau ada satu rumah 10 pelajar, kita tak nak 10, kita nak letak 5 je pelajar bawa kereta. So maknanya berapa ramai yang bawa kereta kat sini. So itu satu masalah bila kita fikir, saya tak tahu macam nak fikir dah sebenarnya parking tu lah. Dan kita dah extend, kita dah tambah satu keunggulannya untuk buat parking lah kan, supaya memudahkan orang untuk pulang masuk di tepi tu belakang kedai. Nanti tuan-tuan boleh tengok lah, puan-puan boleh tengok, kita dah tambah satu parking situ. Cumanya memang tak mencukupi lah kat situ. Sini memang saya rasa dekat mana-mana lah kawasan Black ni memang itu satu masalah besar bagi kita. Dan itu dari segi parking lah. Dan kawasan ni terdiri daripada penyewa JMB bersepakat untuk menambah 100 parking. Itu yang tadi saya beritahu. Kita dah tambah 100 parking, dah jadi 480. Maknanya sama dengan unit rumah yang ada, 480 unit. Sama dengan unit rumah 480 parking, 480 unit. Saya ingat dulu bila saya jadi fungsi, saya adalah keistimewaan untuk dapat satu parking. Rupanya sama juga, pagi-pagi saya kena tolak juga kita kan. Jadi saya rasa saya tak nak cakap banyak lah tuan-tuan. Nanti tuan-tuan, puan-puan boleh tengok sendiri lah tempat ni. Dan saya rasa saya pun sendiri, saya rasa terharu dengan penduduk ni yang memang saya nampak ada kerjasama. Walaupun sebelum ni kita pernah buat program masyarakat. Memang saya puji penduduk saya daripada satu gedung ni. Program kemasyarakatan memang bagus. Maknanya ada sokongan dari semua. Jadi sebab tu saya berani mengambil cabaran ni. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat lihat. Dan sebelum tu kita ada sedikit video. Dan tuan-tuan boleh tengok.